A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung balik hadis yang kita baca pada kuliah yang lepas, mengenai cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib yang pada hari itu habis takat ketika mana bagi orang yang baik, orang yang mukmin, soleh, waktu malakul maut menyeru dengan perkataan ukhruji ila maghfirah wa ridwanah, keluarlah menuju keampunan daripada Allah dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kata ruh orang yang baik ini akan keluar, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah, laksana seperti mana air ini keluar daripada bekah dia. Mengenai malakul maut cabut nyawa dah ni. Jadi sambung situlah, hari-hari tu habis takat tu. Baik. Jadi kata Nabi, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah. Bila mana malakul maut ni dia mari-mari didahului dengan malaikat dulu. Yang dinamakan sebagai malaikat rahmat, yang Nabi sebut rupa parah malaikat ini bidul wujuh, putih berseri rupa parah mereka, ka'anna wujuhahum syam, laksana seperti mana mentari. Mari malaikat ini bersama dengan mereka tu kain kafan daripada syurga, wa hanutun min hanutil jannah, pewangi daripada syurga, dan mereka duduk dekat orang yang nak dicabut nyawa itu. Begitu ramainya para malaikat ni sehingga berselerak, mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian summa yaji'u malakul maut alaihi salam, maka Nabi kata waktu itulah datangnya malakul maut. Kalau lihat pada hadis-hadis Nabi, Al-Quran sendiri pun bila mana menceritakan tentang tugas seorang malaikat, jadi satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang kerja dia ni cabut nyawa, kebanyakannya Nabi menggunakan perkataan malakul maut. Begitu juga Al-Quran menggunakan malakul maut, tak disebut dengan nama Israel. Maka di sinilah Al-Munawi sebahagian Ibnu Katsir mengatakan yang sahihnya ialah malakul maut lah. Adapun Israel yang kita tahu tu nama kepada malaikat yang cabut nyawa, itu riwayat daripada Israiliyat. Dia turun-temurun daripada di kalangan ahli kitab dulu-dulu ni memanggil dengan panggilan Israel. Turun mari orang ni dengar sampailah ke zaman kita sebahagian ditulis di dalam kitab nama dia adalah Israel. Tapi kalau tengok dalam hadis, tengok dalam Al-Quran sendiri, bila Allah nak membicarakan tentang malaikat yang cabut nyawa ni ataupun Nabi sendiri, Nabi menggunakan perkataan malakul maut. Termasuk dalam hadis yang kita baca ni, Nabi sebut summa yaji'u malakul maut alaihi salam. Jadi Israel itu mari daripada Israiliyat lah. Dah salah kau nak panggil Israel?
Tak salah. Cuma nak cerita sumber boleh dinamakan sedemikian itu, kebanyakan yang sahihnya ialah malakul maut. Jadi bila datangnya malakul maut itu, lalu fayaqulu, dia menyeru kata Nabi dengan ukhruji ila maghfirah wa ridwanah ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, ukhruji ila maghfirah wa ridwanah, sekarang kamu keluar dan keluarlah balik menuju keampunan daripada Allah dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila malakul maut seru begitu, maka Nabi kata ruh orang yang baik ini fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fis-siqa. Dia ni akan keluar sama dah seperti mana air ni keluar daripada bekah dia. Dia tasilul qatrah min fis-siqa ni dia satu bekah yang dibuat daripada kulit kambing dan dia ada saluran untuk keluar air itulah. Mudah-mudahnya botol mineral ni lah. Botol air ni, air yang penuh, kita buka tudung, ambil gelas, kita tuang dalam gelas, air tu mengalir jatuh dalam gelas tu, maka begitulah perumpamaan daripada Nabi. Ruh orang yang baik bila disuruh oleh malakul maut, dia keluar dalam keadaan yang mudah dan senang. Timbul persoalan, adakah orang yang baik ini, orang yang beriman ini, Nabi kata ruh dia ni keluar dalam keadaan yang mudah, dia tak menghadapi ke sakit sakaratul maut. Hadis-hadis yang sebelum ni kita baca, sakit sakaratul maut ni Nabi kata akan tetap berlaku pada semua orang. Jadi ada juga mabuk dia sakaratul maut ni. 2-3 hadis kita baca sebelum ni. Aisyah kata Nabi sendiri menghadapi perkara tu. Di saat kewafatan Rasulullah, Aisyah kata ada sebuah bencana yang berisi air sehingga Nabi rasa kepanasan dalam menghadapi mabuk sakaratul maut tu. Nabi celup tangan, ambil air sapuh di muka lalu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala munkaratil maut aw sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah pertolongan kepada aku ni di atas penderitaan sakaratul maut. Hadis yang lain Aisyah kata kalaulah ada orang yang menghadapi sakaratul maut dalam keadaan yang mudah dan ringan, akan aku cemburu, kata Aisyah, dan akan aku iri hati. Kerana aku lihat sendiri kesukaran itu berlaku kepada Rasulullah. Maksudnya tak ada lah orang terlepas. Maka daripada hadis-hadis yang sedemikian, para ulama mengatakan sakit sakaratul maut akan dihadapi ke semua orang. Mungkin sakit itu berbeza di antara orang ni lah. Tapi oleh kerana dia ni orang yang baik, yang mentaati perintah Allah, waktu ruh ni nak keluar dalam keadaan yang mudah. Tapi saat-saat sakaratul maut nak pergi ke nazak ni, hadis daripada Abu Hurairah, Nabi kata iza syakhasal basar, apabila mata seseorang itu dah mula terpacak, kemudian dada dah mula berombak, kemudian waktu itu waqsya'arral jid, kulit-kulit dia ni menggigil, kata Nabi, kerana tahan kesakitan. Macam mana wallahu alam. Nak cerita detail tak boleh. Sebab setakat dunia jadi sampaikan hari ni hak pergi, hak lalui sakaratul maut dan pergi, tak ada seorang lagi hak balik. Kalau ada hak balik, kita boleh tanyalah pengalaman dia tu. Dan cuma Nabi bagi gambaran begitu keadaan. Dan kita kata munasabah, tahan kesakitan sehingga menggigil kepala. Kalaulah secebis daripada anggota kita ni nak terpisah dengan ruh dan tubuh badan kita ni, mungkin seseorang tu tahan kesakitan sehingga menggigil kepala. Kita kata letak kuku lah. Kuku tiba-tiba terkoyak separuh ni. Melekat ni ada lagi separuh diisi. Hak terkoyak tu terkoyak lah. Dan nak biar begitu, bimbang juga, takut berjalan tersangkut di langsir ke mana ni, sakit. Akhir sekali nak buang. Kita nak koyak tu untuk nak pisahkan kuku kita daripada jasad dan roh kita ni. Kuku je, secebis kuku je. Kalau tak kerana biuh, tak kerana ubat, kita koyak begitu je untuk nak buang. Hak masih melekat diisi ni, kita rasa koyak waktu tu, tahan kesakitan tu sehingga menggigil kepala. Maka bayangkanlah satu roh nak terpisah dengan seluruh jasad,
Nabi kata waqsha'arul jid, kulit-kulit dia ni menggigil. Sehingga menggigil. Dan waqsha'arul ni Nabi guna kalimah waqsha'arul ni, dia kalau istilah pada bumi ni gempa, waqsha'arul ni gempa. Tapi kulit ni tak bolehlah nak terjemah gempa tu. Tapi kita nampak menggigil dia tu ke arah seperti mana pecah begitu. Allahu Akbar. Macam mana lah. Hadis orang yang mati syahid. Nabi kata orang yang mati syahid berperang pada jalan Allah, tiba-tiba dibunuh oleh kafir harbi, maka mati dia tu dikira sebagai mati syahid. Nabi kata orang yang mati syahid ni betapa nikmat dia mati pada jalan Allah. Dia balik berjumpa dengan Allah. Dia minta supaya diberi peluang kali kedua untuk hidup, dan takdirkan pula hidup kali kedua ni, wahai Allah, mati dalam keadaan yang sama. Kerana terlalu nikmat mati syahid, dia minta dengan Allah Ta'ala berulang kali nak mati seperti itu. Jadi berulang kali minta nak mati seperti itu. Adakah orang yang mati syahid ni dia tak merasai sakit sakaratul maut? Kalau tahu sakit tu tak nak dah lah. Tapi Nabi sebut orang yang mati syahid ni dia minta berulang kali nak mati seperti itu. Adakah dia tak merasai sakit sakaratul maut? Maka para ulama kata dia juga tetap merasai sakit sakaratul maut, kerana di sana ada riwayat Nabi kata sakaratul maut, sakit orang yang mati syahid ini alamul qarsah, sama seperti mana dicubik-cubik kulit dia tu. Tu orang yang mati di makam yang tertinggi di sisi Allah tetap juga merasai. Maka di situlah para ulama mengatakan sakit dan mabuk sakaratul maut tetap dirasai semua orang. Cuma oleh kerana dia ni orang yang soleh, orang yang baik, maka waktu ruh dia ni nak keluar dalam keadaan yang mudah. Bila diseru saja oleh malakul maut, ruh tu akan keluar sama seperti mana air ni keluar daripada bekas dia. Kemudian Nabi bercerita lagi. Kata Bara', Nabi kata fayakhuzuha fa iza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata aini hatta yakhuzuha. Bila mana keluar saja ruh ni, malaikat-malaikat yang disebut tadi yang awal diturunkan oleh Allah, yang rupa parah mereka ni bidul wujuh, putih berseri. Dalam hadis lain kata malaikat ni dinamakan sebagai malaikat rahmat. Yang waktu dia turun tadi tu, bawa bersama dengan mereka kain kafan daripada syurga, pewangi daripada syurga. Yang kita syarah sebelum ni lah mata di depan. Bila keluar saja roh ni, malaikat yang dinamakan malaikat rahmat tadi ni terus ambil nyawa orang ni, ruh orang ni, dan tak dibiarkan walaupun sekelip mata, kata Nabi, ruh orang ni dipegang oleh malakul maut. Malaikat-malaikat rahmat ni akan ambil, kemudian diletak di dalam kain kafan daripada syurga dan dihiasi dengan bauan hanut, bauan daripada syurga yang mengatasi harum dia ni, mengatasi kesemua bauan harum yang ada di atas muka bumi ni, lebih daripada kasturi lagi. Kemudian bila dibungkus dengan kain kafan daripada syurga, dihiasi dengan bauan, diangkat naik ke langit. Lalu Nabi sebut fayushtayi'u min kulli sama'in wa qarrabu ila sama' allati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah. Bila diangkat naik, diperintah oleh Allah supaya dibukanya pintu langit, lalu dibawa naik tanpa dihalang oleh sesiapa, naik terus sehinggalah langit yang kedua, langit yang ketiga, sampailah langit yang ketujuh. Dan setiap lapisan langit itu akan diiringi oleh para malaikat yang bertugas di langit tersebut. Yang satu nak naik kedua, hak satu ni iring, escort naik. Sampai ke tahap tu. Banggalah. Kita ni kalau waktu hidup nak keluar mana-mana UTK 2 orang pun okey dah. Bangga tak ada arah dah lah. Escort ni. Tak payah 2 orang, bodyguard seorang je. Iring pergi situ, pergi sini. Tapi sebenarnya kita ni 2 orang, dua UTK ni ada dah. Kiri kanan tu. Buat jahat dia tulis jahat, buat baik tulis baik lah. Tapi nak ceritanya naik dalam keadaan diiringi
oleh kesemua para malaikat yang ada bertugas di langit yang tersebut sehinggalah sampai ke langit yang ketujuh. Bila sampai langit yang ketujuh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi kata fayaqulullahu azza wa jalla, Allah taala akan berfirman dengan mengatakan uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah segala suratan, catatan amal hidup hamba-Ku ini di dalam illiyin. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, tulis siap-siap. Kemudian segala catatan hidup dia ni, semua perkara-perkara yang baik dalam hidup dia, tulislah dan diletak di dalam illiyin. Para ulama berkhilaf di dalam menafsirkan illiyin. Apa dia illiyin ni? Sebahagian ulama kata illiyin sejenis buku yang disediakan oleh Allah untuk disimpan nama-nama orang yang baik. Rupa bentuk dia tu jenis buku begitu. Setengah ulama kata illiyin ni bukan buku. Di langit yang ketujuh disediakan satu tempat khusus daripada Allah. Tempat ini diletak segala catatan dan nama orang-orang yang baik yang mati balik kepada Allah, yang diredai oleh Allah, disimpan di situ. Tak apalah. Berlaku kekhilafan di kalangan ulama, buku ke, tempat ke, bilik ke, apa semua. Yang penting illiyin, satu tempat yang disediakan oleh Allah untuk disimpan nama-nama orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang balik dalam keadaan baik. Maka bila mana tulis di illiyin itu selesai kesemuanya, maka Nabi sebut wa u'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Allah perintah kepada malaikat tadi, kembalikanlah ruh orang ini ke bumi. Kerana aku ciptakan dia daripada bumi dan suatu hari nanti akan aku bangkit balik mereka ni untuk dihimpunkan di padang mahsyar daripada perut bumi, kata Allah. Lalu malaikat ni pun bawa turun ruh orang ni balik ke jasad dia, maka berlakulah kehidupan di alam kubur. Berlakulah kehidupan di alam kubur. Sebahagian aliran seperti mana Mu'tazilah mengingkari perkara ni. Dia kata kubur-kubur, jasad-jasad ni, jasad mati ni hancur begitu je lah. Berlaku pembalasan di sisi Allah, perhitungan itu berlaku di alam roh. Kita ahli sunnah menganggap kebanyakan hadis sebagai dalil bahawasanya kehidupan di alam kubur ni berlaku kepada jasad seseorang. Cuma perkara yang gaib ni kita nak fikir secara detail ni tak boleh. Nabi sebut begitu-begitulah. Berlaku. Sebab banyak hadis. Nabi suruh kita bagi salam ketika mana lalu kawasan kubur, diminta kita ni bagi salam. Dan bila kita bagi salam pada ahli kubur ni jawab. Cuma kita tak dengar je. Mana tutuplah Allah Ta'ala hijab. Yalah, kalau kita bagi salam, ahli kubur jawab, kita dengar. Esok tak pergi dah. Memang tak lalu dah kawasan tu. Kena kubur hak lama pula, hak 3-4 generasi dah. 4 lapis dah kubur tu. Mai jawab salam kita sama kuat dengan solat tarawih waladhdallin, amin. Esok tak lalu dah. Kat kita orang Melayu ni daripada kecil lagi ditanam kubur-kubur ni tempat beratu. Pelik juga kita ni. Padahal kadang-kadang satu-satu kubur tu berapa ratus orang yang baik. Orang yang soleh mati ditanam di situ. Macam mana boleh jadi beratu tu? Tak tahulah. Tapi nak ceritanya, menandakan bila mana ahli kubur tu jawab, menandakan ada kehidupan alam kubur. Hadis yang basuh air kecil tak cuci tu. Hak Nabi keluar lalu ke luar kubur, Nabi kata kubur ini sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Penghuni dia sedang diazab oleh Allah. Nabi kata yang pertamanya punca kerana mengumpat. Yang kedua kerana basuh air kecil ni tak cuci. Yalah, bila tak cuci itu kesan dia ni banyak lah. Semayang apa semua ni jadi tak sah habis dari sudut fiqh je. Tak apalah hak tu bahas. Tapi nak ceritanya, Nabi kata sedang diazab. Menunjukkan ada kehidupan di alam kubur tu.
Walaupun kadang-kadang kita fikir dengan logik akal kita mungkin tak berlaku. Jadi seolah macam betul pada pihak Mu'tazilah lah mengatakan berlaku pengadilan itu pengiraan di sisi Allah dikira di alam ruh. Jasad tu mati-mati begitulah. Setengah orang dia tanya macam mana kalau orang mati tak ada jasad. Ditelan oleh ikan paus ke, dibaham oleh harimau ke, macam mana? Allah Jalla wa'ala, Tuhan boleh buat belaka lah. Tapi secara ghalibnya kehidupan di alam kubur ruh ni diperintah oleh Allah kembalikan kepada jasad dia. Bagi dia hidup di situ dan suatu hari nanti aku keluarkan balik mereka ini daripada perut bumi juga untuk dihimpunkan di padang mahsyar. Benda-benda yang gaib ni kadang-kadang sesuatu benda yang kita tak boleh nak fikir dengan akal kita. Bukan kesemua kita boleh fikir dengan akal kita. Terutamanya perkara yang gaib yang perlu penjelasan daripada Nabi. Cuma kalau tak ada huraian daripada ulama, kita terima begitu je lah. Tak perlu nak fikir-fikir sampai pecah kepala tu. Benda yang gaib. Kerana otak kita ni terhad. Tak semua kita boleh fikir. Kita beriman pada Allah. Kadang-kadang orang dalam mengaji ilmu tauhid, dia bahas tentang tauhid, mempercayai Allah, dia yakin pada Allah. Nak bahas sampai satu tahap nak pergi kepada zat Allah Ta'ala. Kerana akal memandu cara dia. Kita tak diminta sampai ke tahap tu. Kalau nak fikir kena dengan akal kita, sudah tentu akal kata kita nak tengok dulu Tuhan baru kita nak percaya. Macam mana kekuasaan? Diyakini dengan keadaan kita tengok, barulah timbul rasa percaya, rasa yakin. Kalau ikut hukum akal. Tapi dalam beriman kepada Allah tak begitu. Tak sampai kita perlu tahap untuk membahaskan tentang zat Tuhan. Macam perkara alam gaib. Benda-benda yang gaib dicerita. Kadang-kadang orang bahas tu sampai tahap nak tahu secara detail dalam hal tu. Macam orang kata 1/3 malam Allah Ta'ala turun mencari doa hamba-hamba dia yang berdoa nak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Nak ceritanya Allah Ta'ala ni mencari doa hamba-hamba dia yang berdoa. Kadang-kadang setengah orang dia dengar hadis ni, dia duduk bahas macam mana Tuhan turun. Dia tak fikir macam mana dia nak bangun pada waktu tu untuk berdoa pada Allah bila dengar hadis tu. Dia tanya macam mana Tuhan turun. Ustaz, Tuhan turun ni pada tempat tinggi. Dia bila sebut turun ni daripada tempat tinggi, rendah lah. Nak bahas apa ke tahap tu. Allah Ta'ala kata, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan memfikir tentang zat aku tu. Patut-patut bila dengar hadis ni, kita fikir bagaimana aku nak bangun waktu tu untuk berdoa kepada Allah. Kerana aku tahu Tuhan sedang mencari doa hamba-hamba dia pada waktu tu. Tapi nak bahas siapa ke tahap tu, tak betul. Cara tauhid tu tak betul. Ini benda-benda yang gaib begitu. Dicerita oleh Nabi begitulah. Tak perlu nak bahas siapa secara detail. Macam kita beriman pada Allah Ta'ala ni juga. Apa beriman Allah Ta'ala tu wujud? Kita tak bahas dari sudut zat Allah Ta'ala tu. Kita kata kita beriman pada Allah kerana aku melihat dalil-dalil dia. Sekadar dalil je. Apa dia dalil dia? Yang kata Allah Ta'ala tu wujud. Kita kata dalil dia ni kerana adanya langit, adanya bumi, adanya ciptaan. Manusia ni sendiri. Kita tahu kesemua ni tak akan jadi dengan sendiri melainkan adanya sang pencipta. Maka sang pencipta itu kita letak kepada Allah, lalu kita beriman pada Allah Ta'ala tu, mengatakan Allah Ta'ala tu wujud. Cukup hanya kan sekadar tu lah. Lihat dalil. Nak bahas juga tentang Tuhan macam mana, nak tengok rupa seketul macam mana baru nak beriman. Itu tak betul lah. Ni dia. Hari ni kita boleh percaya dalam satu-satu benda hak tak nampak. Kita ada, kita yakin benda tu ada. Dulu kita pernah sebut waktu hurai kalimah la ilaha illallah. Ni kuasa elektrik. Kuasa elektrik sampaikan hari ni kita tak pernah tengok kuasa elektrik. Rupa dia tu macam mana kuasa elektrik. Tak pernah tengok, tapi bil bayar tiap-tiap bulan. Nak kata percayanya ada kuasa elektrik tu sampai bil tiap-tiap bulan bayar. Yang mu yakin kata ada kuasa elektrik tu, kerana kita lihat dalil dia. Dah dalil dia apa dia? Tekan suih lampu, lampu menyala. Tekan suih kipas, kipas musing. Tekan suih mic, suara jadi kuat.
Dalil-dalil inilah yang kita mengatakan kuasa elektrik ni ada. Tapi kalaulah nak percaya kuasa elektrik tu ada sehingga nak bahas macam mana rupa tu, macam mana keadaan kuasa elektrik, kita nak bahas sehingga ambil pisau, ambil wayar, belah wayar, nak tengok juga. Akhir sekali kerana. Sebab tu orang sampai satu tahap membahaskan tentang zat Tuhan pada diri dia. Akhir sekali dia akan jadi ising. Habis dengan begitu je. Akan jadi kerana begitu. Kerana tak disuruh kita bahas apa tahu. Allah menyebut wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu terfikir tentang zat aku. Kerana tak ada dengan kepala kita, dengan otak kita. Maka begitulah dalam perkara-perkara yang gaib. Nabi sebut begitulah. Jadi pada hadis yang kita baca ni menunjukkan kehidupan di alam kubur tu ada. Dihantar balik roh ni balik ke bumi kerana aku ciptakan mereka semua ni daripada bumi dan suatu hari nanti aku keluarkan pula mereka ni daripada bumi. Maka berlakulah kehidupan di alam kubur, kata Nabi, akan datanglah seseorang yang baik akan ditemani oleh amalan dia. Maka pada waktu akan datanglah Munkar Nakir ni. Dua malaikat. Munkar Nakir. Hanya orang duk tukar ni. Munkar dan Nakir. Hak mana soal, hak mana pukul, wallahu a'lam. Setengah orang dia semangat baru-baru berhijrah ni pula. Dia kadang-kadang ada orang yang semangat baru hijrah, baru dekat dengan masjid, dengan kuliah. Semangat dia tu. Patang jumpa orang, hijrah dia nak syarah je. Kadang-kadang hak dia syarah tu, orang tu 10 tahun dah duduk dengan majlis ni, duduk dengan ni. Dia tu baru setahun dua je. Tapi patang tengok orang kerja dia nak syarah. Kita ni sepatut AJK masjid ni buat program apa semua. Jangan hanya sekadar amal ma'ruf je. Munkar Nakir pun kena buat juga, kata dia. Ni program ni duk buat amal ma'ruf je. Munkar Nakir tak buat, kata dia. Kita kata bukan Munkar Nakir, buat cik nahi munkar. Dia kata iyalah, munkar-munkar tu betul lah. Kata dok, Munkar Nakir lain, nahi munkar lain. Dia macam orang belajar bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab. Baru-baru belajar. Tahulah basic sikit-sikit ana hantar apa semua, anti apa semua. Kadang-kadang semangat dia tak boleh jumpa orang pakai kopiah. Jumpa orang nak bercakap Arab dah dia. Dia tu baru belajar. Nampak orang pakai kopiah, Assalamualaikum ji. Waalaikumsalam. Ana nak pergi mana tu, kata dia. Kawan ni dengar ana nak pergi mana? Mana aku tahu nak pergi mana, ana tu saya. Sepatut sebut tanya hantar nak pergi mana dah. Ni Assalamualaikum ji, ana nak pergi mana? Kawan ni dengar, mu tanya aku mu nak pergi ke mana? Aku mana aku tahu. Dia bertukar apa semua ni. Jadi berlakulah kehidupan. Ada Munkar Nakir tu. Sebagai riwayat mengatakan akan disoal dan dijawab oleh segala amalan baik dia tu. Kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tinggal orang ni. Dan waktu itulah dilapangkan kubur seseorang yang baik itu sehingga sejauh mata memandang. Dan para ulama bahas ni kubur ni bila dibuka oleh Allah, dia kehidupan dia ni menghijau juga. Dia sama seperti mana kehidupan permukaan bumi itu. Tumbuhan apa semua, dia berlaku begitu. Macam mana wallahu alam dah. Nak tahu awal, kena mati awal lah. Dan waktu itulah udara yang dia menghirup dan hidup dia tu, dia menghidu udara dalam kubur itu adalah bauan daripada syurga. Sehingga orang yang baik ni, dia hidu bau syurga dibuka oleh Allah Ta'ala laluan bau itu. Lalu dia berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, ya Tuhanku, percepatkanlah kiamat kerana tak sabar dah untuk nak masuk syurga Allah Ta'ala. Maka kubur bagi seseorang itu adalah muqaddimah, permulaan. Kalaulah kubur itu menjadi tempat yang ringan dan dia dapat menikmati kehidupan di alam barzah itu, maka di tempat-tempat yang lain sehingga seterusnya dibawa oleh Allah Ta'ala sehingga diadili syurga dan neraka, dia akan tepuh dalam keadaan yang ringan. Kalaulah kubur itu menjadi satu tempat yang huru-hara dah bagi diri dia,
maka perpindahan kepada alam yang seterusnya, sehinggalah di mahsyar, sehinggalah berlaku titian sirat apa semua tu, sehingga ditentukan syurga dan neraka, dia akan lalui ke semua tempat-tempat itu dalam keadaan makin huru-hara. Kalau nikmat lah. Mana stage yang pertama luluh. Stage pertama tak luluh, huru-hara, makin teruk lagi. Perpindahan tu berlaku. Ni dia. Maka dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, percepatkanlah kiamat kerana tak sabar untuk nak masuk syurga. Kerana bawang syurga tu di dalam kubur bagi orang yang baik. Macam kita perut lapar lah. Perut lapar, balik rumah, orang rumah ni masak kari. Kari tak masak molek lagi lah, tak pecah minyak lagi. Tapi dah perut lapar, bau rasa sedap sangat ni, kadang-kadang kita suruh, dah lah tutup lah api tu. Akak letak dalam mangkuk. Orang rumah kata nanti dulu. Tunggu 2-3 minit mendidih dulu, pecah minyak baru sedap gula ni, kari. Kita kata tak payah sebab kerana bau tu terlalu sedap. Kebetulan perut ni lapar, berhajat sangat pada makan, menyebabkan tak ada masak lagi kita suruh angkat dah. Maka begitulah bagi orang yang menikmati kenikmatan di dalam kubur, kerana dia adalah orang yang baik. Bila Allah Ta'ala buka bauan syurga ke kubur dia, maka di saat itu dia minta dengan Allah Ta'ala supaya dipercepatkan kiamat, kerana tak sabar untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak bagilah. Dia tetap juga menepuh hari-hari yang sama seperti mana orang. Tapi oleh kerana hidup dia tu terlalu nikmat di dalam kubur, menyebabkan dia tak terasa lama. Tapi kalau duduk dalam keadaan azab tu, masa sama juga dengan orang lain, tapi dia dalam keadaan lama dia rasa. Macam kita tidur lah, tubuh dengan letih, tambah 2-3 hari dah duduk kerja kuat tidur pun jangan kurang-kurang begitu je, tiba satu hari kita boleh tidur dalam keadaan yang lena. Sampai satu tahap kita rasa letak kepala tadi je, azan subuh lah. Kerana terlalu nikmat tidur tu dengan tubuh yang letih apa semua. Terang malam tu sakit gigi. Nak kau boleh 3 pagi, 4 pagi, ya Allah lama nak habis. Nak tunggu pagi esok nak pergi klinik cabut gigi, nak minta ubat. Kerana duduk dalam keadaan sakit. Orang sakit gigi pun sama juga, subuh dia waktu sama juga. Tapi oleh kerana duduk dalam keadaan selesa, rasa lama berlalu masa. Tak ada lah orang duduk sakit tengah malam ni 1 jam bagi diri dia 80 minit, 90 minit, super ya 60 minit juga. Tapi kerana selesa dia duduk tu, dia rasa lama. Orang yang nikmat ni dalam keadaan yang rasa sekejap. Jadi apa hak dia minta dengan Allah, Allah Ta'ala tak bagilah. Tunggu kiamat cepat tu. Tapi dia duduk dalam kubur dengan keadaan nikmat, dia rasa sekejap je. Alam barzah dia tu. Tapi hakikat kalau nak ikut perhitungan masa hidup atas dunia dengan masa di alam barzah ni, lebih lama di alam barzah lah. Dia makin lama. Di pada mahsyar pula puluh ribu tahun pula. Kita alam perut dulu 9 bulan je. Pindah daripada alam perut naik ke alam dunia ni. Alam dunia macam-macam lah umur orang. Ghaliknya Allah Ta'ala tentu kehidupan orang rata-ratanya 60, 70, 80 tahun boleh hidup. Habis alam dunia, masuk alam barzah, lebih lama daripada hidup kita atas dunia ni. Datuk nenek moyang kita dulu-dulu hak mati. Sampaikan hari ni tak kiamat lagi, berapa ratus tahun dah. Dia masa tu makin lama. Tak apalah hak mati menguju kat kiamat tu, itu ada cara pengiraan dia. Tapi pengiraan secara zahir bagi kita, Allah ni tak berhajat pada masa apa semua. Cuma perhitungan kita sebagai manusia dalam hidup, kita rasa kehidupan di alam barzah lebih lama perjalanan dia. Maka dibongkar balik kepada mahsyar puluh ribu tahun pula dah. Sehingga ditentukan syurga dan neraka. Maka abadan abada, selama-lama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah cerita Nabi. Orang yang baik dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di belakang ni pula Nabi bercerita tentang orang yang jahat pula. Innal abdal kafir iza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbali minal akhirah. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut innal abdal fajir, hamba yang jahat. Maksud situ hak Islam, hak kufur, hak kan sama je. Dia hidup dia tak mentaati perintah Allah.
cara mana Allah Ta'ala cabut nyawa orang yang seperti ini. Jadi panjang pula cerita orang yang jahat ni. Sambung kuliah akan datang lah. Dan kalau tak baca pun tak apa rasa hak jahat ni, sebab kita nak dengar hak baik je, sebab kita baik ni. Kita nak dengar hak kita je lah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang Nabi bercerita pada yang kita baca hadis ini, insya-Allah. Apalah, sambung akan datang. Syuruk tak? Kau awal lagi. Apa? Awal lagi. Boleh? 2 minit. Oh, sampai syuruk. Sampai syuruk. Baik. Sambung sikit lagi. Kau dengar hak jahat pula ni. Innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Nabi kata apabila Allah Ta'ala nak putuskan hidup seseorang, hamba di kalangan yang kafir, dalam riwayat lain kata fajir, orang yang jahat. Maksud jahat di situ hak Islam pun termasuk juga. Kalau hidup dia ni tak mentaati perintah Allah. Bila Allah Ta'ala nak putuskan hidup seseorang ni, nak menghala ke akhirat, maksudnya nak matikan dia lah. Maka Nabi kata pada waktu itu, nazala ilaihi minas sama' malaikatu sudul wujuh. Akan diperintah oleh Allah Ta'ala turunnya para malaikat. Yang malaikat yang turun untuk nak cabut nyawa orang yang jahat ini, orang yang tak mentaati perintah Allah ni, rupa parah malaikat ni sudul wujuh. Hitam belegang wajah dia. Dalam keadaan ngeri. Wallahu a'lam. Macam mana? Sudul wujuh. Dan bersama malaikat ini dia turun ma'ahum al-musuh, kain kafan daripada neraka. Siap-siap dah bawa kain kafan daripada neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian duduk para malaikat ni, berselerok mereka ni dengan muka parah, rupa hitam belegang apa semua ni. Duduk mereka ni sehingga sejauh mata memandang. Maka ketika itulah Nabi sebut summa yaji'u malakul maut. Kemudian datangnya malakul maut alaihi salam di saat itu, hatta yajlisa inda ra'sihi. Turun-turun malakul maut duduk di sisi kepala orang yang nak meninggal ni. Kemudian fayaqulu, malakul maut akan menyeru dengan perkataan ayyatuhan nafsul khabisah. Wahai jiwa yang jahat. Ruh yang jahat. Seru begitu. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluar kamu sekarang, menghadaplah kemukaan Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fatafarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantaza'u as-sufudu minas sufulil fil mablul. Nabi kata, bila malakul maut seru supaya keluar kamu roh, sekarang roh yang jahat ni, balik menghadaplah kemarahan dan kemukaan Allah Ta'ala. Nabi kata roh ni dia menyorok masuk, tak nak keluar. Hak tadi kita kata orang yang baik, malaikat seru begitu, keluarlah, balik menghadap keampunan dan keredaan Allah. Nabi kata keluarlah roh tu daripada jasad seseorang, sama seperti mana air mengalir daripada bekas dia. Orang yang jahat ni bila diseru supaya keluar, balik menghadap kemukaan Allah, roh ni dia tak nak keluar, dia menyorok masuk, duduk dalam jasad orang tu. Maka ketika itulah dia menyorok masuk ni sehingga fatafarraqu fi jasadihi, dia pecah dalam jasad tu. Menyorok masuk, tak nak keluar, sampai pecah dalam jasad. Macam mana wallahu a'lam lah, tahan kesakitan. Dan bila mana dia ni menyorok tak nak keluar, lalu pada waktu itu fayantazi'uha kama yantaza'u as-sufudu min sufufil mablul. Malakul maut ni tentak. Waktu berlaku tarik nyawa tu. Dan sentak nyawa orang ni sehingga dipaksa supaya keluar. Nabi kata seolah-olah terburainya dan terpecah dalam jasad dia ni as-sufu fil mablu ni, dia perumpamaan seperti mana daging yang dipanggang.
bila mana dia melekat di panggang dia ni, saya tak pasti waktu daging tu tengah masak ke ataupun tak masak, dia ada ketika mana kita ni, bila panggang daging, sampai satu masa kita nak keluarkan daging tu. Jadi ada hok duk melekat dekat panggang tu sehingga terkoyak, terburai daging tu. Maka begitulah dia as-sufu fil mablul. Tak ingat sebab raya korban lama dah. Dia ada kita bakar tu, dia melekat di panggang tu. Waktu kita tarik dia terkoyak, terburai. Maka begitulah di saat ketika mana malakul maut sertak nyawa tu. Kerana dia ni menyorok tak nak keluar. Allahu akbar, macam mana lah. Kemudian habis lalu lah sikit reka-reka lah. Fa ya'khudhuha fa iza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aini hatta yaj'aluha fi tilkal musuq. Lalu bila mana disentak dikeluar tu. Sebab tu kadang-kadang macam-macam lah orang ni. Ada yang terbeliok mata. Ada yang baring tu tak betul. Bila mana di saat terkeluarnya nyawa dia tu, sehingga dada ni macam terangkat banyak tu. Terpaksa orang kena itu balik. Saya pun tak ada pengalaman jugalah, cuma tengok-tengok begitu. Mungkin adalah, tak apalah, tak perlu hurailah, nanti kita buat hukum atas orang pula. Takut gigi ziarah tengok-tengok, Allah, hak ni kena tarik ni macam atas panggang ni. Jadi duk hukum orang begitu. Tapi cerita begitu keadaan Nabi bayangkan. Adalah macam-macam lah orang, ada hak terkeluar najis apa semua bila disentak. Dia akan pecah fi jasadihi, kata Nabi. Kemudian bila keluar roh ni, malaikat yang hitam wajah dia tadi terus mengambil roh orang ni dan diletak di dalam kain kafan daripada neraka tadi. Bermula dah. Azab dia ni bermula dah. Tak dalam neraka, kemudian dibawa naik sehingga langit, pintu langit tak dibuka oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak nak jumpa. Melainkan Allah memerintah kepada malaikat yang bawa tadi dengan mengatakan, bawa pulang balik ke jasad dia. Daripada bumi lah aku ciptakan dia, dan kembalikan dia ke bumi, daripada bumi lah aku ciptakan dia, dan suatu hari nanti aku keluarkan mereka ni juga daripada perut bumi, kata Allah. Cuma diarah daripada jauh je. Allah Ta'ala tak sambut orang seperti ini. Maka dihantar balik. Berlakulah kehidupan di alam kubur bagi orang yang seperti ini, ditemani oleh amalan yang buruk, yang rupa dia ni busuk, bau sangat busuk, rupa ni sangat huduh. Duduk dalam kubur ditemani dengan benda ni lah. Rupa yang huduh, bau yang busuk. Kemudian kubur disempitkan oleh Allah Ta'ala pula. Duduk sorang-sorang dalam kubur tu takut dah. Tiba-tiba teman yang ada tepi kita ni pula, rupa ni buruk pula. Kita jumpa hantu waktu malam pun rasa takut dah. Ni duduk dalam kubur sorang-sorang. Teman yang ada ni, hak muka buruk, duduk hadap hak ni dah. Dengan bau yang sangat busuk. Sehingga Nabi kata, amalan yang jahat ni memberi kata-kata sindiran kepada si mati dengan mengatakan, saya peringkas jalan, dengan mengatakan, dia panggil sindiran, selamat beristirahat. Maksudnya selamat beristirahatlah sekarang ini. Amalan yang jahat tu beri kata-kata sindiran kepada dia. Dia lagi menyakitkan. Dia lagi menyakitkan bila mana orang duk sindir begitu di saat kita tengah duk sakit. Macam kita duk cerita ke orang lah. Kita kata aku jatuh motor tadi. Habis ni apa semua. Kawan hok dengar ni pula kata, rasailah kesakitan itu. Dia jadi sakit hati ni bila mana orang. Jadi begitulah berlaku. Maka berlakulah kehidupan, dan secara ringkasnya Nabi kata, orang yang seperti ini bila mati dalam keadaan begitu dan diseksa oleh Allah Ta'ala, berlakulah soal jawab daripada muka nakir, dan dia ni tak boleh nak jawab. Cuma dalam hal ni Syekh Utsaimin
Tak apalah walaupun orang kata Wahabi apa semua, tapi dalam hal ni kita boleh ambil ilmu ni. Syekh Utsaimin dia mensyarahkan orang yang jahat ni, waktu disoal oleh Muka dan Nakir, ditanyanya man rabbuka. Sini pun ada juga orang silap. Kadang-kadang ada orang baca talqin, akan datang dua malaikat, jangan takut. Kemudian ditanya dengan soalan ma rabbuka, kata dia. Dia bukan ma rabbuka. Man rabbuka. Man rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Setengah-setengah dia sebut ma rabbuka. Ma rabbuka tu apa Tuhan kamu? Biasanya man rabbuka, tapi oleh kerana nun tu mati berjumpa dengan ra, dia jadi mar rabbuka, bukan ma. Jadi bila ditanya mar rabbuka itu, orang yang jahat ni dia rasa dia boleh jawab soalan tu. Sehingga disebut dia duduk baik keluar perkataan ha. Di saat dia ha tu, dia rasa dia boleh jawab soalan tu. Tapi sampai satu masa dia mengatakan la adri, aku tak tahu. Dengan keadaan dia gini. Kita bila orang tanya satu-satu benda, kita ingat. Kita tahu benda tu. Tapi tak ingat, dia tak mari ni. Sakit kita waktu tu macam mana? Bukan sakit maknanya aku boleh jawab benda tu. Dia kata gelabah tak, dia frust dia tu. Maksudnya orang tanya kita satu-satu soalan. Kita kata kita tahu benda ni. Cuma waktu mu tanya, aku nak jawab tak boleh. Sebab tak teringat, tak termari. Seksa pada waktu tu macam mana? Rasa frust diri kita ni, sebab aku rasa benda ni aku boleh jawab. Dia masa orang masuk periksa lah. Memang rasa boleh jawab, tapi tak termari. Sehingga dia keluar perkataan ha itu akhir sekali berakhir dengan la adri, aku tak tahu. Waktu tu akan dipukul oleh Muka Nakir di saat tu. Begitulah kehidupan. Disepitkan kubur apa semua, sampailah. Sehingga orang yang seperti ini, kata Nabi, Allah Ta'ala menyebut, wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammin khiyat. Allah Ta'ala sindir orang yang seperti ini tak akan masuk syurga, kata Allah. Tak akan masuk syurga. Kalau dia nak masuk syurga, Allah Ta'ala letak title mustahil, sehingga laksana seperti mana seekor unta ni nak masuk pada lubang jarum. Maknanya Allah Ta'ala kata mu tak akan masuk syurga. Aku tak akan bagi syurga padamu. Mu nak masuk syurga? Nak masuk syurga? Mu nak masuk syurga ni, kata Allah, sama seperti mana unta nak masuk pada lubang jarum. Maknanya benda mustahil. Siapa kata tu Allah Ta'ala herdik dan hina bagi orang yang tak beriman apa semua ni. Dihina dan disindir oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain kata orang jahat pun begitu juga. Cuma tak tahulah berlaku selepas daripada tu rahmat Allah Ta'ala buka apa semua, itu hak Allah Ta'ala. Tapi prosesnya pada awal begitulah dinyatakan dalam hadis yang kita baca ni. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pilihlah kita ni berakhir seperti mana orang yang pertama dicerita oleh Nabi SAW, insya-Allah. Jadi sekadar itulah habislah tentang hadis yang diriwayatkan oleh Barra' bin Azib. Dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita masuk pada hadis yang seterusnya yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan. Masih lagi menceritakan bab kematian apa semua ni lah. Jadi sekadar itu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa a'malana tamah wa ighfir lana dhunubana 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.